Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk minggu ni. Masih lagi bab 9. Iaitu kita sambung sekarang ni pengkolonian dan sesaran. Awak boleh refer buku teks muka surat 188. Okay? Pengkolonian dan sesaran. Okay. Jadi kita baca dulu apa yang kita nak belajar dalam tajuk ni. Okay. Sesuatu ekosistem boleh berubah akibat fenomena alam semula jadi seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan kemarau serta aktiviti manusia seperti perlombongan sehingga mengakibatkan semua organisma mati atau bermigrasi. Bermigrasi itu maksudnya berpindah tempat lain. Walau bagaimanapun, dalam suatu jangka masa yang panjang, kawasan yang kosong ini akan dihuni oleh hidupan lain yang dipanggil spesies perintis. Jadi kita jumpa perkataan yang dibolkan di sini iaitu spesies perintis. Apa dia spesies perintis? Spesies yang mula-mula sekali menduduki suatu kawasan yang belum ada sebarang spesies lain hidup kat situ. Dia yang spesies yang mula-mula sekali menakluki kawasan kosong tu. Inilah namanya spesies perintis. Okey. Dan dalam tajuk ni juga awak akan jumpa dua perkataan baru iaitu pengkolonian dan juga sesaran. Okey, dua perkataan yang agak barulah. Pengkolonian dan sesaran. Okey, kita tengok pengkolonian. Tumbuhan yang mula menakluki tempat yang belum diduduki, tumbuhan perintis tadi, membiak dan seterusnya membentuk koloni di kawasan tersebut. Koloni tu macam masyarakat dia lah. Satu kawasan tu kosong, dia datang, okay, dia membiak dan dia membentuk masyarakat kat situ. Dia akan membiak, dia membentuk geng dia kat situ. Ini kita panggil pengkolonian. Sesaran pula sesetengah spesies tu pokok ataupun tumbuhan yang dominan itu akan kuat di suatu habitat perlahan-lahan digantikan oleh spesies lain yang dipanggil penyesar. Okey, contohnya di kawasan satu tanah yang kosong adalah pokok, contohnya pokok daun semalu yang tumbuh kat situ. Pokok daun semalu tumbuh. Tak lama lepas tu, ada satu lagi spesies baru yang datang duduk dekat habitat yang ada spesies malu ni, dan dia akan menguasai kawasan tu. Lama-lama, dia pula menguasai kawasan tu dan spesies semalu tu tak sesuai lagi duduk kat situ. Yang ni kita panggil spesies penyesar. Maksudnya penyesar tu gantilah, dia pula gantikan tempat tu. Okey, nanti kita akan jumpa lagi perkataan kat sini ya. Okey, pengkolonian dan sesaran. Kita nak belajar pengkolonian dan sesaran di ekosistem paya bakau. Okey, di sini kita fokuskan kepada ekosistem paya bakau. Okey, kita tengok gambar rajah yang ditunjukkan dalam buku teks ni. Okey. Secara amnya, kawasan di paya bakau kita boleh bagikan kepada 3 zon utama. Iaitu zon garis pantai. Zon garis pantai ni, zon yang ni lah. Zon garis pantai. Maksudnya yang dekat dengan pantai. Zon tengah. Yang tengah. Zon belakang. Zon belakang. Ni gambaran ni. Dan setiap zon tadi, pokok dia pun berbeza. Pokok dia pun berbeza. Okey. Jadi kita akan tengok setiap zon tu. Kita akan perincikan setiap zon tu. Okey, untuk muka surat 188 ni, saya nak awak buat nota macam ni. Okey, cikgu dah rangkakan nota yang sesuai untuk awak. Awak buat kotak yang macam ni. Ini adalah zon garis pantai, zon tengah, zon belakang. Okey, yang bawah ni pula kita ada lokasi, jenis tumbuhan,
Okey. Macam ni ya. Lokasi, tengok bahagian lokasi ni. Kita buat satu-satu dulu lah. Okey, untuk lokasi, saya nak awak salin perkataan ataupun ayat yang saya gariskan dengan warna merah. Masukkan dalam lokasi. Masukkan kat sini. Jenis tumbuhan, saya nak awak salin perkataan yang garisan warna biru. Tulis kat sini, isikan kat sini. Jenis akar, awak cari perkataan yang saya gariskan warna kuning. Tulis kat sini. Fungsi akar, warna purple. Kesan, warna hijau. Dan spesies penyesar, warna hitam. Okey? Macam tu. Saya dah susun dah untuk awak. So, tak payah salin panjang-panjang. Okay, kita tengok contohnya macam ni. Okey, zon garis pantai. Zon garis pantai adalah lokasi dia. Lokasinya awak tambah sikit. Saya nak awak tambah sikit. Awak tulis itu. Terletak di tepi pantai. Terletak di tepi pantai. Dan paling terdedah kepada ombak besar. Paling terdedah pada ombak besar. Okey, ambil yang warna merah tu. Masukkan dalam kotak tu. Okey. Jenis tumbuhan. Ambil garisan yang warna biru. Jenis tumbuhan. Spesies perintis. Pokok. Contoh. Avicennia species. Dan Soneratia species. Tulis nama saintifik pun dah cukup. Okey, ini tumbuhan dia. Okey. Jenis akar pokok tadi ni. Jenis akar ambil warna orange ya. Warna kuning. Sistem akar yang meluas dan pneumatophore. Maksudnya sistem akar dia meluas dan akar dia ada pneumatophore. Okey. Jadi awak boleh tengok gambar dia di muka surat dalam buku teks, ada dalam buku teks gambar dia. Okey, kat sinilah gambar dia. Okey, ni. Pokok akar dia. Sistem akar yang meluas dan pneumatophore. Maksudnya sistem akar dia tu merebak merata-rata dan dia ada pneumatophore. Pneumatophore tu apa dia? Refer balik nota sebelum ni. Okey. Fungsi akar. Awak refer warna purple. Fungsi akar, kenapa dia ada akar yang meluas dan ada pneumatophore ni? Fungsi dia untuk membantu pokok memerangkap lumpur. Akar-akar tadi ni, dia akan trap lumpur dan bahan organik yang dibawa oleh air pasang. Bahan organik tu macam ranting mati, daun-daun mati. Dia akan kumpulkan. Okay. Dia bantu perangkap benda-benda ni tadilah. Sebab dia ada sistem rangkaian akar yang meluas kan. Okay. Kesan. Lepas dia kumpul ranting-ranting, kayu-kayu, daun-daun yang reput ni. Apa kesan dia pada ekosistem di situ? Apa kesan pada kawasan di situ? Kesan dia. Ambil yang mana? Hijau. Menyebabkan berlaku penggumpalan lumpur secara beransur-ansur. Maksudnya lumpur tadi akan berkumpul sikit. Dan lama kelamaan tanah di situ menjadi lebih tinggi dan lebih keras. Padat tu maksudnya keras. Lumpur ni dikumpulkan. Lama-lama kawasan tu kurang ditenggelami air. Jadi lebih tinggi dan lebih keras. Apakah spesies yang akan datang kemudian selepas Avicennia dengan Soneratia tadi? Sebab bila daratan tu jadi semakin tinggi dan semakin keras, dia tak lagi sesuai untuk spesies perintis yang sebelum ni. Jadi ada spesies pokok lain pula yang sesuai hidup di kawasan tu. Siapa dia? Rhizophora species. Tulis dekat bahagian ni, spesies penyesal. Okey.
Seterusnya kita tengok pada zon tengah pula. Zon tengah pun sama. Benda yang sama awak buat. Okey. Zon tengah lokasinya terletak di sepanjang sungai berdekatan dengan muara. Okey, zon tengah boleh tengok gambar. Jenis pokok Rhizophora species. Okey. Dia punya akar dia, jenis akar dia mempunyai akar jangkang. Dia akar jangkang tau. Akar jangkang berselirat. Akar jangkang tu akar yang macam tu. Tengok gambar tu. Akar yang macam ni ya. Akar yang macam ni. Dia macam terangkat sikit kan akar dia kan. Yang ni akar jangkang. Okey. Apa fungsi akar ni? Yang warna purple. Fungsi akar ni, dia dapat memerangkap ranting kayu, lumpur yang hanyut, serta dia boleh menyekat aliran arus air. Maksudnya dia lagi efisien lah. Okay. Apa kesan dia? Warna hijau. Menyebabkan pemendapan berlaku dengan lebih pantas. Maksudnya lumpur tadi akan lebih terperangkap dengan lebih banyak. Dan dia mendap. Akhirnya tebing menjadi lebih tinggi dan kering. Kerana kurang dilimpahi air laut semasa air pasang. Dan tanah juga menjadi kurang sesuai untuk pertumbuhan Rhizophora. Okay, tanah tadi dah jadi kurang sesuai untuk pertumbuhan Rhizophora species. Sebaliknya lebih sesuai untuk Bugera species. So, spesies penyesarnya adalah warna hitam, Bugera species. Senang konsep dia macam ni lah. Konsep dia perangkap lumpur. Akar tadi perangkap lumpur untuk menjadikan kawasan tu lebih tinggi. Bila lebih tinggi, dia lebih kering dan lebih keras. Dan sesuai pula untuk pokok lain. Okay. Dan akhir sekali zon belakang. Zon belakang boleh tengok gambar ni. Zon belakang. Terletak jauh ke daratan. Dia agak jauh sikit ke daratan. Jenis pokok Bugera species. Okay. Jenis akar bani. Boleh tengok gambar raja. Boleh tengok gambar akar bani tu macam mana. Akar bani. Fungsi akar memerangkap lebih banyak lagi lumpur daripada yang tadi. Daripada yang zon tengah tadi. Kesan dia, pemendapan membentuk paya baru yang mengunjur ke laut. Bila dia mendap, akan terbentuknya satu paya baru pula yang arah ke laut tadi. Pantai yang lama semakin menjauhi darat. Okay. Tanah di pantai akan berubah perlahan-lahan menjadi daratan. Okay. Berhenti sampai situ je. Tanah di pantai berubah menjadi daratan. Spesies penyesar adalah pokok darat, pokok daratan. Contohnya Nympha fruticans dan Pandanus species. Okay. Spesies penyesar, awak tulis situ, pokok daratan. Contoh Nympha fruticans dan Pandanus species. Okey. Yang ni. Jadi kita ringkaskan dalam bentuk table macam ni. Senang untuk awak nak cari isi. Okey. Okey, dah selesai yang ni. Kita tengok pula kepentingan ekosistem paya bakau. Apa pentingnya kawasan paya bakau tadi? Okey, di sini kita boleh bagikan kepada 4 kepentingan utama. Sebagai zon perlindungan, sebagai sumber perikanan, sumber perhutanan dan sumber makanan dan ubatan. Saya tengok sekejap sini ya. Okey. Ni. Ini yang saya cari dekat Google. Saya Google. Dia buat macam ni. Kepentingan hutan paya bakau kepada ekosistem ya. Poinnya samalah macam dalam buku teks. Okey. Yang ini pun boleh. Kita tengok dulu. Kita tengok yang mana yang ni. Kita tengok dalam buku teks dulu nanti kita refer yang ni. Untuk kepentingan ekosistem paya bakau ni, saya pun dah buat rangka untuk awak. Buat rangka untuk awak macam ni. Awak je salin saja. Okey?
Kepentingan ekosistem paya bakau. Okay, kita tengok sama-sama. Kita go through sekejap. Kepentingan ekosistem paya bakau. Pertama sekali kita tengok sebagai zon perlindungan. Zon perlindungan. Penampan semula jadi untuk kurangkan kelajuan ombak, angin yang sampai ke pantai. Penampan tu maksudnya penahan. Jadi kan bila ada pokok bakau tepi pantai, jadi dia penahan supaya ombak tu tak terlalu laju. Kalau angin datang pun angin tu tak terlalu laju. Jadi dia macam benteng depan. Dia macam penahan, perisai. Okey. Yang seterusnya sebagai tempat perlindungan. Ni semua dalam nota tadi. Ni semua dalam nota ni. Tempat perlindungan untuk ikan kecil, udang, ketam daripada pemangsa dan juga arus air ataupun ombak yang kuat. Dia jadi tempat perlindungan lah. Jadi ikan-ikan kecil, ketam, udang dia akan duduk celah-celah akar-akar tadi. Jadi dia bolehlah selamatkan diri dia daripada dimakan oleh binatang lain. Dan dia bolehlah selamatkan diri dia daripada ombak ataupun arus deras. Okey. Seterusnya sebagai kawasan perlindungan yang ketiga, kawasan perlindungan dan tempat cari makanan bagi burung-burung. Jadi burung-burung kalau dia nak cari makanan, dia akan pergi kat kawasan tu lah cari makanan. Okey, yang ni masuk bawah zon perlindungan. Kepentingan paya bakau yang kedua adalah daripada segi kita tengok yang ni pula, kita bagi warna biru lah. Okey, sebagai sumber perikanan. Dia adalah sumber pendapatan bagi para nelayan. Dia juga boleh menjanakan industri sangkar terapung. Berikan dalam sangkar tapi dalam sungai, okey, dalam laut. Ternak spesies komersial. Ternak lah. Contohnya nak ternak ikan yang kita nak jual. Spesies komersial tu ikan-ikan yang kita boleh jual, pasarkan. Okey. Seterusnya kita tengok paya bakau sebagai menyumbang kepada sumber perhutanan. Sumber perhutanan ni kita boleh guna untuk buat apa? Ini kena refer buku teks lah. Boleh guna untuk buat sampan, perangkap ikan dan kerangka bangunan. Okey. Yang kedua, untuk buat barangan kraft tangan. Okey. Yang ketiga, sebagai sumber kayu arang. Okey. Kayu arang yang hitam tu kan, yang kita bakar tu kan. Kalau kita nak panggang ikan ke ayam ke kan. Okey, tu paya bakau. Okey, seterusnya kita highlight warna lain pula, warna hijau lah ya. Okey. Sumber makanan dan ubatan. Sebagai sumber makanan dan ubatan, contohnya boleh buat sayur. Boleh buat sayur. Contohnya ada apa? Boleh tengok dalam buku teks. Contohnya dalam buku teks, buah Avicennia. Boleh buat sayuran. Boleh digunakan sebagai madu. Contohnya madu Avicennia species. Bunga Avicennia species boleh buat madu. Cuka dan nira. Contohnya cuka dan nira. Pokok apa? Pokok buah nimfa. Contohnya tengok dalam buku teks. Sebagai ubat cirit-birit, contohnya kulit pokok biugera. Dan boleh buat air minuman. Contohnya buah Soniratia species. Tu dia. Okey. Yang ni. Jadi cari isi ni dalam buku teks. Kita tengok sama tak macam ni? Sama juga ya. Lebih kurang lah. Sama. Okey, melindungi anak-anak hidupan laut, tempat perlindungan. Macam tadi juga, sama macam tadi. Jadi, yang ni untuk tambahan lah. Tambahan. Jadi apa-apa pun kita refer buku teks tadi lah. Kita refer yang buku teks ni. Okey, buat macam ni. Okey. Bila kita buat nota kita cantik, kemas, berwarna-warni, kita suka nak baca. Kita lagi senang nak baca daripada tengok macam ni. Awak susah nak cari point kan. Dia tak teratur. Lepas tu perkataan pun panjang-panjang.
Jadi bila jadi macam ni, lebih senang. Pendek-pendek je ayat dia. Okay, kita terus nampak point dia. Kita boleh nampak pengasingan dia, betul tak? Okay, jadi buat macam ni. Jadi kita dah habislah untuk 9.1. Lepas ni kita masuk 9.2. Okay, saya berhenti kat sini dulu.